Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita jumpa lagi, bertemu lagi dalam kita punya program Ihya Ramadan 1441 Hijrah ni. Hari ini kita akan bawakan kita punya staff AEN Naim, saudara Naim untuk bercerita kisah Ashabul Ukhdud katanya. Jadi tanpa membuang masa kita jemputlah Naim untuk mempersembahkan dia punya kisah Ashabul Hudud. Silakan Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat dan kawan jiran dalam jabat ni. Saudari Alin. Alhamdulillah, pertama-tamanya selamanya lah mari sama-sama kita memanjat rasa syukur kepada Allah Taala kerana hari ini alhamdulillah kita masih diberi ruang dan peluang untuk sama-sama kita menyertai siri Tazkirah Ramadan kita, anjuran Al-Amin Edu Niaga serta Al-Amin Edu Oasis. Jadi hari ini sahabat sekalian, saya diberi tanggungjawab lah untuk berkongsi, bukannya sangatlah sekadar untuk berkongsi berkenaan dengan kisah Ashabul Ukhdud. Tuan-tuan sekalian, kalau biasa dah orang dengar Ashabul Ukhdud ni, jadi dia rasa macam oh ni cerita dah biasa dengar. Tapi hari ni tuan-tuan, puan-puan, pendengar sekalian, sama ada dari kalangan staff, dari kalangan Al-Amin, dari kalangan rampai katera, pelanggan dan juga rakan-rakan kita. Perkongsian hari ini bukanlah berkenaan dengan kisah panjang lebarnya Ashabul Ukhdud tu, tetapi pengajaran yang kita nak ambil daripada kisah tadi tu. Tuan-tuan sekalian, sebelum saya nak berkongsi, saya nak berkongsi satu kisah dulu. Alright, hari ni kita RSB, relax, santai, bantai. Alright. Tuan-tuan, dalam satu kisah ni, ini cerita Israeliat lah. Cerita, bukanlah cerita benar, tapi cerita yang kita boleh ambil pengajaran. Di sebuah padang pasir, satu hari di sebuah padang pasir, terdapat seorang lelaki yang sesat. Dia bersama dengan dia dalam keadaan sesat, tak tahu nak arah ke mana dalam padang pasir itu. Dalam keadaan masa sama, makanan dia dah habis, air dia dah habis. Jadi dia dah risau macam mana ni. Dalam keadaan dia dah letih, tiba-tiba dia nampak satu tempat dan nampak ada banyak unta ke situ. Rupa-rupanya tempat itu adalah kandang kandang unta. Pengembara ni pun jumpalah dengan owner kandang ni tadi. Dia tanya, wahai pengembala unta, boleh tak aku nak beli unta seekor? Pengembala ni pun memang kata boleh lah, boleh, memang boleh beli unta, memang kita jual. RM2, tak adalah, maksudnya dengan nilainya lah. Jadi pengembara ni pun tanya, berapa harga unta? Jadi pengembala ni kata, okay, berapa tuan ada? Kata pengembara kata, saya ada dalam RM10 je. RM10 je. Tapi di padang pasir RM10. Kira untung lah kan. Adalah duit tu. Jadi pengembara kata tak apalah. Sebab tuan pun nampak macam sedih je. Macam ada makanan lah kan. Jadi saya bagi unta paling istimewa. Terkejut pengembara tadi. Orang sesat tu terkejut dia. Apa yang istimewanya? Apa yang istimewanya dia kata, unta ni kalau kita nak suruh dia jalan, tak payah pukul dia, tak payah buat apa. Kecuali kita sebut Alhamdulillah je. Kita zikir je. Unta ni faham dan dia akan bergerak ke depan. Orang yang sesat tadi pun, wow, terkejut dia. Alhamdulillah. Senang kerja dia. Ayah letih, zikir je. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Unta dia akan jalan. Terus dia naik. Dia naik panjat atas unta, kemudian dia pun terus. Alhamdulillah, Alhamdulillah dia try. Unta tadi dengar je zikir, dia terus jalan. Alhamdulillah. Makin laju zikir orang yang sesat tadi tu, makin lajulah unta tadi. Maka tak sempatlah pengembala tadi nak ajar. Dia kata, tuan, tadi saya bawa ajar cara jalan, ajar cara berhenti. Tapi unta tadi dah terlalu laju, tak dengar dah cakap apa. Jadi pengembara yang sesat tadi pun bersenang lenang lah atas unta dia. Dia zikir dia, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tanpa dia sedar, rupanya di depan sana,
depan dalam perjalanan dia tadi ada gaung yang cukup dalam, cukup besar. Dah hampir dekat dengan gaung barulah dia cakap, ada gaung. Alamak, macam mana nak berhenti ni? Masa tu lah dia fikir, saya nak berhenti, lupa, tak ingat nak tanya. Dia pun try, zam-zam ala kazam, tak jalan. Unta tadi terus juga. Dia try apa lagi? Dia try, subhanallah, tak jalan juga. Akhirnya dia try apa? Akhirnya dia try, Allahu Akbar. Barulah unta tadi pun, berhenti. Dia bunyi, memang bunyi tu memang bunyi. Dia berhenti. Akhirnya dah dekat dah satu gaung tadi, barulah unta tadi berhenti. Dua kaki unta dah depan gaung, dua kaki belakang tak jatuh lagi. Kira memang dah sipi-sipi nak jatuh tu. Jadi pengembala ni buat apa? Dia tengok, uish, ini kalau jatuh ni memang dahsyat ni. Ni kalau jatuh memang meninggal ni. Apa dia ucap? Dia kata, Alhamdulillah, dia tak jatuh. Jadi unta tadi, bila dengar ucapan pengembara tadi, apa dia buat? Dia dengar Alhamdulillah, dia pun terus terjun ke dalam gaung tadi. Tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam kisah ni walaupun kita faham kisah ni macam tak logik lah ada unta yang boleh dengar zikir kan. Tapi poin dia ialah dalam Ramadan yang kita lalui tahun ni, 1441 ni, adakah kita umpama unta? Adakah kita sekadar menjalani Ramadan sebagai seekor unta? Macam mana? Dengan kita hanya buat kebaikan tanpa kita tahu sebab apa. Dengan kita buat benda yang baik itu tanpa kita faham pun kenapa. Macam unta tadi, dia buat benda baik tak? Buat benda baik. Dan itu dia dengar zikir. Zikir Alhamdulillah, Alhamdulillah, dia pun jalan. Sedangkan dia tak faham pun kenapa orang zikir Alhamdulillah. Sehingga kan, punyalah tak faham unta tadi, orang zikir Alhamdulillah pun terjun masuk dalam gaung. Jadi itu antara nasihat daripada cerita tadi. Ibadah kita buat sesuatu dalam Ramadan ni, pastikan kita buat dengan ilmu dan kefahaman yang baik. Saya teringat kata-kata guru saya, disebut ada beza yang cukup besar antara orang Arab punya Ramadan dengan orang Melayu punya Ramadan. Orang Arab ni tuan-tuan, orang Arab ni bila masuk je bulan Rejab, bulan Rejab, dia terus teringatkan Ramadan. Rejab, Syakban, Ramadan kan. Terus ingatkan Ramadan. Orang Arab masuk je bulan Rejab, ingat Ramadan. Ingat apa? Ingat tarawih, ingat tadarus, ingat kurma, ingat Ramadan lah. Tapi tuan-tuan, guru saya kata orang Melayu lagi hebat. Kalau orang Arab masuk Rejab, dia teringat. Orang Melayu tuan-tuan masuk Januari, ingat Syawal. Lagi jauh tuan-tuan, jauh daripada orang Arab. Orang Arab Ramadan kita ingat Syawal terus. Buktinya tuan-tuan, kalau bulan Januari pun ada orang tanya, bang, hari ni tahun ni warna apa kita raya? Dah tanya baju raya. Dan nasihat tuan-tuan, kalau isteri tanya kat rumah tu, tanya baju raya apa tahun ni tuan-tuan, jangan jawab warna apa tuan-tuan. Jangan jawab. Tanya tu consider je tuan-tuan. Dia consider je. Sebab dia dah ada dah pilihan warna dia. Kalau tuan-tuan jawab, buat gaduh je nanti. Jangan. Jawapan kita apa? Saya ikut je tahun ni yang senang. Itu tips kepada suami-suami di luar sana lah. Bini tanya, jangan jawab. Consider je tu. Buat-buat tanya je orang kata. Alright tuan. Hari ni kita nak masuk ke tajuk kita, Ashabul Kahfi. Sebenarnya cerita Ashabul Kahfi ni panjang. Kalau saya cerita ni kita esok habis ni. Alright. Panjang cerita dia. Tapi macam saya sebut awal tadi, kisah perkongsian hari ni bukan untuk saya kongsikan kisah secara umum. Tetapi saya nak ambil ringkasan dan ambil pengajaran yang kita nak dapat daripada kisah Ashabul Kahfi ni. Kisah Ashabul Kahfi ni kita boleh ambil daripada surah Al-Buruj. Alright. Bermula ayat 4 sehingga dalam 2-3 ayat lepas tu lah. Kita boleh baca bermula ayat 4, kita akan faham apa itu Ashabul Kahfi. Ashabul Ukhdud. Maafkan saya. Ashabul Ukhdud. Berdebar ni. Kemudian tuan-tuan, kisah ni pula diceritakan secara panjang lebar dalam hadis riwayat Muslim dalam Qisasul Ashabul Ukhdud. Tak silap saya hadis ke 3,000 lebih macam itulah. Jadi dalam hadis riwayat Muslim pun ada menceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Tuan-tuan, kisah ni bermula daripada seorang remaja. Kita sebut dalam surah ni sebut sebagai gulam. Gulam ialah seorang anak kecil ataupun remaja yang diberi kelebihan oleh Allah. Kelebihan macam mana? Dia satu hari dia jumpa dengan
satu hari kerajaan perlukan pengganti kepada orang apa, penguasa ataupun ahli sihir. Jadi dipilihlah Ghulam antara yang paling cerdik sekali untuk belajar ahli sihir. Kemudian satu hari dia jumpa dengan rahib ataupun imam lah, imam daripada orang yang beragama Islam ataupun agama wahyu ni. Kemudian imam ni pun mengajarkan dia kepada dia ilmu-ilmu. Dan dia berlaku beberapa keajaiban, antaranya setelah dia belajar dengan imam tadi, dia dapat menyembuhkan butanya mata seorang menteri. Inilah yang menyebabkan kisah menjadi menarik. Bila mana seorang menteri tadi yang buta, kemudian dia jumpa Ghulam untuk berubat. Akhirnya Ghulam berjaya untuk mengobati buta menteri tadi. Akhirnya bila dia balik kepada rakan-rakan menteri dia, mungkin parlimen nama tu kan, sidang parlimen, Perdana Menteri tanya, bukan menteri, silap, Sultan tanya. Okey, Sultan tanya, siapa yang ubat buta kau ni? Kau dah buta lama dah, tapi hari ni tiba-tiba kau boleh nampak, siapa yang mengobati buta kau? Jawab menteri tadi, Tuhan Ghulam. Tuhan Ghulam iaitu Allah yang mengobati. Terkejut Sultan sebab pada waktu itu pemerintah pada waktu itu menganggap dirinya lah Tuhan. Orang semua kena sembah pada pemerintah. So jadi pemerintah Sultan tadi pun terus seksa menteri tadi. Kau nak keluar daripada, kau nak sembah aku balik ke kau nak sembah Tuhan Ghulam? Oleh sebab menteri tadi telah percaya beriman bahawa Tuhan Ghulam itu wujud, wahai Allah itu wujud, maka dia tak nak mengalah dan dia terus kekal dengan tauhid dia dan akhirnya dia dibunuh. Jadi Sultan tadi pun terus cari, terus cari Ghulam. Akhirnya dapat ditangkap dan Sultan arahkan untuk Ghulam dibunuh. Arahan pertama, bunuh daripada atas bukit. So bawa naik bukit, kemudian suruh lempar daripada atas bukit. Tunjuk pada rakyat bahawa budak ini confirm lah mengarut. Sebab senang nak bunuh dia. Lempar dari atas bukit, terus mati. Rupa-rupanya nak jadikan cerita Allah punya kuasa. Allah bagi keistimewaan pada Ghulam. Akhirnya orang yang nak lempar dia tu, mereka jatuh gunung. Mereka jatuh dari bukit tu. Ghulam tak jatuh pun. Akhirnya Ghulam jalan kaki balik ke istana. Jumpa balik dengan Sultan. Ini satu pengajaran yang kita boleh ambil, iaitu bila mana ada masalah yang berlaku, jangan kita pernah lari. Sebab apa? Sebab contoh daripada kisah Ghulam ni, kalau dia takut ataupun dia rasa dia bersalah, rasa dia salah, maka dia boleh lari je. Bila Allah dah matikan semua orang yang nak membunuh dia tadi, dia boleh lari. Tapi sebagai salah satu pengajaran pada surah ni, ialah kalau kita yakin kita benar, kita teruskan menghadapi dengan cabaran kita. Sebab semua orang akan hadapi cabaran. Daripada sekecil, Ghulam sehinggalah Nabi Muhammad SAW. Semuanya akan hadapi cabaran. Dan antara key point paling penting ialah supaya tidak mengalah. Alright, sama balik. Lepas cuba dibunuh daripada atas bukit, akhirnya orang nak lempar tu yang jatuh daripada bukit, akhirnya Ghulam patah balik ke istana. Sampai di sana terkejut Sultan. Hidup lagi kau? Mana orang aku tadi? Dia kata mereka dari atas bukit. Sultan pun arahkan tentera kumpulan yang kedua, ambil Ghulam ni, ikat dia, bawa pergi laut. Lempar dalam laut. Senang, biar ikan makan. Lempar dalam laut. Sampai di tengah laut, apa yang berlaku, Allah bantu Ghulam juga. Akhirnya orang yang nak lempar Ghulam ke laut tu, mereka jatuh daripada sampan tadi tu. Ghulam elok je, patah balik ke Sultan, jumpa Sultan balik. Terkejut Sultan, dah 2 kali. Ini dahsyat. Alright. So jadi Ghulam kata, wahai Sultan, kalau kau nak bunuh aku boleh. Boleh. Tapi ikut cakap aku. Apa dia kata? Ghulam kata, kalau kau nak bunuh aku ada 2 syarat. Yang pertama, engkau kena kumpulkan semua rakyat jelata, kumpul rakyat jelata untuk tengok aku dibunuh. Kena kumpul dulu semua. Akhirnya Sultan setuju. Baik, kumpulkan semua rakyat jelata. Dengar sini orang kampung. Okey, kumpul semua. Ghulam bakal dibunuh, kumpul nak tengok. Okey, orang kampung pun pelik lah. Dengar cerita, dia sul kata, nak bunuh 2 kali dah tak dapat. Akhirnya ini kali ketiga, cubaan ketiga. So, jadi, mereka pun nak pergi tengok juga apa istimewanya Ghulam sampai tak boleh bunuh ni. Syarat yang kedua, Ghulam beritahu kepada Sultan bahawa kalau kau nak bunuh aku, syaratnya kena guna anak panah, dan sebelum kau lepaskan anak panah, kena sebut dengan nama Tuhan Ghulam. Dengan nama Tuhan Ghulam, Allah lah maksudnya. Jadi Sultan pun setujulah sebab memang dah frust gila, dah stres.
2 kali cuba tak dapat. Ini antara pengajaran juga. Walaupun 2 kali gagal, tapi hari ini nak tunjuk bahawa cubaan ketiga berjaya. Tunjukkan bahawa apa? Kita perlu terus usaha. Kita perlu terus usaha. Betul, dalam keadaan cerita ni tak baiklah. Maknanya Sultan tu terus juga 3 kali cuba bunuh. Tapi akhirnya Allah tunjuk bahawa kali ketiga pun berjaya. Walaupun kali pertama gagal, kali kedua gagal, kali ketiga berjaya. Alright. Jadi seterusnya, bila Sultan pun kumpul kampung, ikat gulam pada sebelah tiang, kemudian nak panah. Tarik nak panah, Sultan pun ingat pesan gulam. Apa? Dengan aku bunuh dia ni dengan nama Tuhan gulam. Alright. So jadi Sultan pun lepas nak panah. Betul-betul tak kena gulam dan akhirnya gulam mati. Apa berlaku tuan-tuan? Kenapa sampai tahap macam tu? Kenapa gulam sendiri mengajar Sultan cara bunuh dia? Sebab yang paling penting ialah dakwah. Meskipun gulam terbunuh, tapi apa yang sebenarnya gulam nak dapatkan ialah dakwah. Semua rakyat yang tengok pembunuhan gulam tadi terus masuk Islam. Satu negara nampak gulam dibunuh dengan sedemikian rupa, Sultan sendiri yang mengaku Tuhan tiba-tiba sebut nama Tuhan lain selain daripada diri sendiri, Tuhan gulam, Tuhan anak kecil ni tadi. Akhirnya orang percaya bahawa ada Tuhan yang lebih besar daripada Sultan mereka, iaitu Allah. Akhirnya semua rakyat negara tu masuk Islam. Ini kebijaksanaan seorang budak. Bijaksananya budak bukan kerana dia lebih berpengalaman atau dia lebih masuk universiti dulu atau apa, dia pergi PhD ke apa, tak. Tapi ini bukti bahawa kebijaksanaan datang daripada Allah. Kebijaksanaan datang daripada kurniaan Tuhan. Alright. Tapi kita kena usahalah. Janganlah sekolah nak pergi tapi akhirnya nak bijaksana, doa Allah bagilah kebijaksanaan tak ada juga. Maksudnya kita belajar tapi dalam masa sama kena yakin bahawa kefahaman itu dan kebijaksanaan itu, hikmah itu datang daripada Allah SWT. Alright. Akhirnya tadi bila mana dah satu negara masuk Islam, Sultan terkejut. Sultan bertanya, kamu nak sembah aku ke nak sembah Tuhan gulam? Semua rakyat kata nak sembah Tuhan gulam. Akhirnya Sultan pun arahkan tentera dia korek satu ukhdud. Ukhdud maksudnya parit. Parit atau parit besar. Kemudian dalam parit tadi letakkan api. Kemudian tanya seorang-seorang. Tarik seorang rakyat tanya, nak sembah Sultan ke nak sembah Tuhan gulam? Tuhan gulam, lempar dalam api. Nak sembah Sultan ke nak sembah Tuhan gulam? Tuhan gulam, lempar dalam api. Akhirnya sehinggakan satu riwayat menyebut datanglah Sultan tarik tadi tu seorang perempuan bersama anaknya yang kecil, baby. Nak jadikan kisah bahawa inilah antara orang kata apa, keajaiban yang Allah bagi. Beberapa bayi, tak silap saya dua atau tiga bayi yang bercakap ketika masih dalam bayi. Okey, para ulama sebut ada 2 atau 3, tak silap saya tak ingat mana, tapi ada beberapa orang bayi yang Allah bagi silahnya kelebihan dia untuk bercakap masa dekat bayi lagi. Dan salah satunya ialah pada kisah gulam. Bayi tu kata, wahai ibuku, jangan kau was-was, jangan kau takut. Sebab mak dia ni bila dah datang kena tarik dengan tentera ni, nak kena lempar dalam parit api tadi, dia dah risau. Bukan sebab dia tak risau pada diri dia. Dia yakin Tuhan dia. Tapi dia tengokkan bayi tadi tu. Anak dia yang masih kecil tadi tu. Dia mahukan masa depan untuk anak dia. Sehingga kan dia was-was masa anak nak sembah Allah yang sebenar atau nak selamatkan bayi dia dengan menyembah Sultan. Akhirnya Allah bagi kelebihan pada waktu tu, bayi tu sendiri cakap kepada mak dia, wahai ibuku, jangan kau risau. Jangan kau risau bahawa inilah jalan sebenar, terjun. Maksudnya biarkan, biarlah apa yang kita dapat di dunia ini. Ini antara satu kisah yang menunjukkan bahawa inilah manusia. Inilah manusia. Antara kelemahan kita ialah kita sayangkan sesuatu sehingga kadang-kadang kita lupa bahawa kita digoyah terhadap pegangan kita kepada Allah. Okey? Dan memang disebut antara ujian kepada kita ialah harta, takhta, wanita, keluarga antaranya. Okey, jadi keluarga adalah antara ujian bagi kita. So lebih-lebih Ramadan ni. So jadi kena ingat bahawa apa jua yang berlaku, pastikan Allah menjadi utama kita. Maka macam mana nak buat keluarga kita supaya bukanlah kita pilih Allah daripada keluarga, tak. Supaya kita buat bahawa keluarga kita juga menuju pada Allah seperti kita. Macam itulah.
Alright, so jadi bila wanita tadi ni nampak ada bayi dia cakap macam tu, dia pun dengan rela hati terus iktikad bahawa Allah lah Tuhan yang sebenar. Dia pun turut dibunuh. Betul-betul ada kisah yang tadi, tuan-tuan sekalian, penonton, rakan-rakan, staff, kita boleh ambil beberapa pelajaran daripada kisah yang tadi. Bayangkan satu kisah sebegini rupa yang diakibatkan berpunca daripada seorang budak saja, tapi Allah nukilkan satu surah dalam Quran berkenaan dengan kisah ni, menunjukkan bahawa betapa pentingnya kisah gulam yang tadi terhadap kehidupan kita seharian. Kena ingat ya tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, bila satu kisah tu dinukilkan dalam Quran, maka ia menjadi relevan sepanjang masa. Seperti Quran. Kita tak kata bahawa surah ni dah tak relevan ni, ini surah ni dah tak kena zaman sekarang, 2020, ini surah tak kena. Tak. Bila mana dia jadi Quran, maka dia akan jadi relevan sepanjang zaman. Sehingga zaman kita. So antara benda yang kita kena tahu, bila cerita ni ulam Ashabul Ukhdud ni dimasukkan dalam Quran, pasti ada kebaikan ataupun pengajaran yang kita kena belajar. Antaranya saya nak sebut ialah bagaimana seorang remaja mampu merubah sebuah negara. Jadi begitu juga kita. Bukan yang kita remaja. Okay? Kak Lin pun mungkin remaja lagi lah. Saya dah tak remaja lah. Bukan maksud saya remaja nak ubah negara. Tapi orang yang muda ataupun yang kecil. Orang muda atau kecil ni mampu untuk ubah negara. Begitu juga dengan apa yang kita sedang buat hari ini. Mungkin perniagaan kita nampak kecil. Mungkin perniagaan kita nampak remeh pada setengah orang. Tapi sebenarnya dengan kecil macam kita mampu untuk merubah. Contohnya apa? Contohnya dengan perniagaan kita mampu bantu orang-orang yang tak ada makanan. Dengan perniagaan kita mampu bantu orang yang tak ada kerja, ambil mereka kerja. Dengan perniagaan kita mampu untuk tolong orang sekeliling kita. So, jadi sekecil-kecil apa yang kita buat, Allah buktikan bahawa dia mampu untuk merubah sebuah negara. Alright, itu yang pertama. Yang kedua ialah dalam kisah Ghulam juga ditekankan bahawa pentingnya kita mempunyai iktikad yang kuat terhadap Allah SWT. Bahawa kepercayaan kita total kepada Allah SWT. Seperti tuan-tuan dan puan-puan juga, kita semua mesti ada diuji. Kita semua mesti diuji. Tapi apa yang paling penting ialah saat kita diuji, kita tahu ini adalah ujian daripada Allah. Dia bukannya dalam keadaan bukannya kita sahaja kena ataupun bukannya kerana Allah tak suka kita. Tetapi ini adalah ujian daripada Allah untuk tengok kita macam mana. Lebih-lebih dalam musim COVID ni, inilah ujian yang Allah nak bagi kepada kita bahawa pasti akan ada ganjaran lebih besar yang Allah gantikan nanti. Alright, so saya rasa insyaAllah beberapa pengajaran daripada kisah Ashabul Ukhdud yang paling penting sekali ialah kita sentiasa cuba mencari rahmat Allah dan dalam masa sama kita tidak pernah melupakan tanggungjawab kita di bulan Ramadan sebagai seorang Muslim insyaAllah. Alright, saya rasa itu saja insyaAllah Kak Lin. Alright, saya rasa itu saja insyaAllah. Yang baik itu dari Allah Ta'ala, yang buruk itu kelemahan dari saya sendiri, hakikatnya segalanya dari Allah Ta'ala. Wallahu'alam. Terima kasih Naim. Okey, kalau boleh Kak Lin tambah sikit Naim maksudnya kita tengok tadi pun Naim dah cerita pengajaran daripada kisah Ashabul Ukhdud ni. Lagi satu kalau boleh Kak Lin tambah kat sini, kita ni kan okay, time COVID sekarang ni kan, maksudnya penyakit lah kan, kita ni jangan sandarkan kita punya penyakit ni kepada manusia. Maksudnya kita total kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kan. Sebabnya yang menyembuhkan kita dan yang memberi penyakit menyembuhkan kita memang Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadinya kan macam tu kan Naim kan. So jadi apa pun penyakit yang kita dapat lah, maksudnya doa berserah pada Allah SWT, dan kita pun dalam musim-musim COVID ni mudah-mudahan Allah pun angkat juga kan wabak ni secepatnya, insyaAllah mudah-mudahan. Dan lagi satu juga tadi kita ada dengar Naim ada sebut berkaitan sihir kan, sihir. Kalau cerita pasal sihir ni, rasanya sihir santau ni sangat dekat dengan masyarakat Melayu
Ini kita tak boleh nafikan, memang kita tak boleh nafikan, memang ada, sehingga kini pun masih ada. Tapi itulah, kita janganlah membuat sesuatu perkara yang syirik kan. Macam saya cakap tadi, kita segala penyakit apa semua kita bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Saya rasa itu je kot pengajaran. Tadi pun Naim dah ada banyak cerita, jadi tambah sikit-sikit je daripada apa yang Naim cerita tadi tu. Okey, rasanya setakat ini saja kisah Ashabul Ukhdud. Jangan lupa minggu depan kita masih ada lagi satu kisah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kena tonton semua. InsyaAllah Esok saya pun akan. kita ada satu lagi tazkirah Ramadan. Ya, betul Naim. Karim, esok pun Sebagai insyaAllah CEO kita sendiri. jadi insyaAllah besok jam 3 petang dengan kita punya bos lah, tazkirah series Ramadan kita, insyaAllah. Jadinya dengan itu sekian dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.